Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali untuk kita mengupas berkenaan dengan isu-isu semasa yang memberikan kesan kepada negara, antara lain berkenaan dengan beberapa keputusan dasar kerajaan, dan kali ini kita berikan tumpuan kepada isu visa yang mana kerajaan memberikan pengecualian visa selama 30 hari untuk rakyat China dan India ke Malaysia mulai 1 Disember ini dalam semangat strategic partnership hubungan dua hala Malaysia-China yang menjangkau 50 tahun pada tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan tambahan kemudahan pengecualian visa sedia ada yang kini dinikmati rakyat dari negara Teluk dan lain-lain negara di Asia Barat. Bagaimanapun, Anwar menegaskan ia masih tertakluk kepada aspek tapisan keselamatan melibatkan pelancong dari negara-negara berkenaan untuk memasuki Malaysia. Pada hari ini saya umumkan kerana tahun depan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia dengan negara China. Untuk menyambut semangat strategic partnership dengan negara China, kita mulai 1 Disember ini kita akan berikan tambahan daripada negara Arab dan Turki dan Jordan kemudahan kepada negara rakyat China dan India untuk ke Malaysia. Pengecualian visa selama 30 hari. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan China juga telah memberikan pengecualian visa selama 15 hari kepada Malaysia sebagai implikasi positif melibatkan kedua-dua negara. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan Presiden PKR sempena Kongres PKR 2023 di Putrajaya pada Ahad. Untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkembangan tersebut, kita bersama dengan tamu dalam talian ketika ini, Encik Uzaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia, MITA di waktu ini. Encik Uzaidi, kongsikan kepada kita dan bantu kita untuk faham apakah manfaat daripada pengecualian visa tersebut. Setakat yang kita faham secara umum, ia akan mampu melonjakkan lagi sektor pelancongan dalam negara. Tetapi apakah ada aspek-aspek lain, natijah-natijah lain yang juga baik dan positif kepada negara susulan daripada pengecualian visa 30 hari untuk rakyat daripada China dan India ini, Encik Uzaidi? Terima kasih Irfan. Sebenarnya saya mewakili konsortium Inbound Tourism Alliance di mana kita mewakili beberapa ejen pelancongan yang fokus untuk industri inbound tourism, dan kami fikirkan ini adalah satu langkah yang bagus, langkah yang sewajarnya yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini satu kira consider as bonus untuk tahun ini kita, yang mana kita boleh menggalakkan lebih ramai pelancong daripada China dan juga pelancong daripada India untuk datang sini dengan senangnya dan juga untuk berbelanja dengan cara yang bagus melalui pakej-pakej pelancongan yang disediakan oleh Inbound Tourism Alliance ni. Jadi saya fikirkan ini adalah sebenarnya satu strategi yang bagus dan ianya bukannya mudah dilakukan. Ini adalah satu government to government, itu ada kerajaan dengan kerajaan punya negotiation yang mengambil masa yang lama. Tapi alhamdulillah dengan adanya proaktif kerajaan, terutama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Pelancongan kita yang sangat-sangat fokus dalam pasaran China ni untuk kita dapatkan pasaran China datang ke sini. Irfan. Ya, apa manfaat sebenarnya pasaran China masuk ke dalam negara, kerana kita cuba untuk memahami berkenaan dengan manfaat selain daripada hanya sekadar membawa kemasukan kadar perbelanjaan lebih tinggi daripada pelancong. Adakah ada nilai-nilai lain, nilai-nilai tambah daripada pengecualian ini khususnya untuk sektor domestik dalam negara kita, Encik Uzaidi? Ya, sebenarnya Irfan, selepas pandemik ni kita dapatkan ekonomi dunia, bukannya ekonomi negara-negara tertentu, tetapi ekonomi dunia agak lembab sikit. Kita tengok negara Eropah pun agak lembab sikit, dan kita fikirkan dengan adanya population yang besar di China dan juga di India, ini akan memberi satu galakan untuk kita menarik lebih ramai lagi pelancong. Kita tahu pada tahun 2019 kita menerima lebih kurang 3 juta. Dan kita tahu negara-negara luar, negara-negara asing ingin mensasarkan pelancong Cina. Kenapa? Mereka sebenarnya mempunyai high purchasing power dan mereka juga mencari tempat-tempat untuk mereka melabur, untuk mereka membeli rumah, untuk mereka menghantar untuk medical tourism. Jadi pelancong ni, industri pelancong ni sebagai pintu besar
pintu besar untuk mereka membawa datang sini dan melabur dan juga berbelanja dengan besar di negara kita ni. Jadi ini saya rasa satu strategi yang bagus, dan ini bukan sementara. Ini sebenarnya dapat G2G. Berbanding dengan negara Thailand, ia satu kempen sampai bulan 2 di Februari tahun depan. Tetapi kita adalah melalui G2G, dan kita dapat merasai dalam setahun ini, kita mencuba dalam setahun ini bagaimana kita boleh menyenangkan pelancong Malaysia ke China dan juga pelancong China datang ke Malaysia. Ini adalah win-win situation, dan bukan hanya China, apa yang Perdana Menteri berkata, dia juga memberi peluang kepada pelancong India yang sekarang ni mempunyai purchasing power yang tinggi, dan kita mempunyai banyak tempat penerbangan daripada India datang sini. Jadi ini adalah satu strategi yang bagus untuk kita menaikkan industri pelancongan sempena untuk bersedia kita tahun-tahun Malaysia pada 2026. Ya, menarik kerana bukan sahaja soal China, tapi Encik Zuhairi sudah pun sebut sedikit berkenaan dengan India. Seperti mana Encik Zuhairi sebut bahawa purchasing power mereka itu tinggi. Selain daripada itu, apa lagi nilai tambah daripada pelancong-pelancong daripada India yang mana ketika ini merupakan negara dengan populasi yang paling tinggi di dunia, overtaken China yang memegang rekod untuk satu masa yang agak lama juga, Encik Zuhairi? Ya, India sebenarnya telah meningkatkan ekonomi mereka dengan melalui teknologi, dengan pasaran-pasaran mereka. Mereka sekarang melonjak kepada satu pasaran yang akan maju. Jadi mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan digital punya ni. Jadi kita perlukan kepakaran mereka ni. Jadi apabila kita mempunyai people to people punya arrangement, antara kita people to people arrangement, kita dapatkan lebih banyak engagement dengan pelabur-pelabur daripada India dan juga usaha-usaha daripada India, dan ini akan boleh memberi satu teknologi transfer ke negara kita. Jadi kita perlukan negara India dan negara China ni untuk kita melonjak lagi, bukan hanya untuk industri pelancongan, tapi juga industri-industri lain yang mana kita perlu. Sekarang ni dengan green economy, dengan adanya berbagai-bagai AI punya teknologi, saya haraplah dengan adanya visa ini, kita dengan adanya penggunaan visa ni, kita boleh menggunakan semaksimal, bukan hanya untuk pelancong tetapi untuk businessman dan juga untuk teknokrat. Ya, menarik menyebut tentang soal itu. Kita nak beralih kepada soal bukan sahaja membicara tentang inbound tourism yang datang daripada China, daripada India, masuk ke dalam Malaysia, tapi juga apa manfaatnya untuk rakyat Malaysia yang sebelum ini kalau nak pergi ke China perlu melalui beberapa tapisan keselamatan dan visa yang sedikit ketat, tapi ketika ini dengan pengecualian visa selama 15 hari sekurang-kurangnya, apa yang sepatutnya rakyat Malaysia tahu dan manfaatkan untuk mereka dapat peluang daripada keputusan yang dibuat secara G2G seperti mana Encik Zuhairi sebutkan ini? Yang pertama sekali kita kena adakan satu engagement lah dengan rakyat Malaysia dengan rakyat China, usahawan Malaysia dengan usahawan China. Ini adalah satu peluang untuk kita untuk berpelajari terutama sekali teknologi China. Teknologi China saya rasa amat tinggi. Mereka sekarang bukan hanya menggunakan 5G tapi mereka sekarang ke tahap 6G. Dan ini dan juga dengan teknologi terutama bas yang mana tidak perlu menggunakan driver. Ini pemandu kan. Jadi kita perlu belajar teknologi ini untuk kita beradaptasikan untuk di Malaysia, dan dengan itu kita boleh tingkatkanlah ekonomi kita. Dan juga rakyat Malaysia kena pergi sanalah, kena melawat. Kita bukan hanya untuk menggalakkan pelancong China datang sini, kita pergi sana melawat, tengok apa pasarannya. Kalau kata usahawan kita mendapatkan satu produk-produk yang bagus untuk pasaran China, saya rasa ini satu pasaran yang sangat besar yang boleh kita terokai, dan usahawan Malaysia akan dapat manfaat kalau kita tahu dan kita faham bagaimana pasaran itu bergerak. Dan ini dan juga China, kerajaan China dengan kerajaan Malaysia sangat rapat. Inilah masa yang peluang yang besar, peluang yang bagus untuk usahawan tempatan untuk mencuba pasaran yang besar di negara China ni. Tapi persoalan berikutnya Encik Zuhairi ialah berkenaan dengan kadar hari tersebut, seolah-olah nampak tidak seimbang bagi pelancong daripada China dan India masuk ke Malaysia pengecualiannya 30 hari. Tapi bagi pelancong Malaysia ke China sebagai contoh hanya diberikan pengecualian 15 hari. Apakah perlu ada desakan dan juga perbincangan lebih lanjut dengan kadar yang segera supaya kadar hari itu sama rata untuk menunjukkan bahawa kooperasi yang sudah pun wujud selama 50 tahun ini benar-benar bermakna, Encik Zuhairi? Ya, sebenarnya Irfan, kebanyakan rakyat Malaysia pergi melancong ke China melalui package tour, melalui package pelancongan.
dan pakej pelancongannya tidak lebih daripada 2 minggu. Ini yang telah dikaji oleh pihak kerajaan Malaysia dengan kerajaan China. Sebab yang datang sana melawat, yang melancong sana, dia maksimal 2 minggu. Itu sebabnya memang kita tidaklah komplain mengatakan kerajaan China memberi 2 minggu. Sebab itu pakej-pakej yang biasa yang kita pergi ke China tidak lebih daripada 10 hari, kalau boleh pun maksimal 15 hari. Tetapi kita berlainan kalau kita mahukan datang sini untuk mereka berbelanja. Mereka mempunyai nilai, mereka mempunyai purchasing power yang sangat tinggi, dan mereka bukan hanya je melancong sini, mereka boleh menginvest ataupun melabur di negara kita ni. Jadi ini satu satu visi yang sangat bagus oleh kerajaan Malaysia, dan dan kerajaan China pun bersetuju untuk memberi 30 hari kepada rakyat China, terutama sekali usahawan China datang sini melancong. Jadi hari ini juga kita telah mengadakan bengkel golf tourism, di mana kita nak galakkan businessman China tu datang sini. Hari Minggu datang sini, pergi main golf, lepas tu balik. Ini antara yang kita boleh, bila datang sini dia tengok suka, dia happy datang ke sini, dia main golf ke sini. Kemungkinan besar mereka datang sini dia akan melabur, dan kita memerlukan pelabur-pelabur yang berkualiti, pelabur-pelabur yang besar daripada China untuk datang sini untuk melabur dan juga membuka peluang pekerjaan pada rakyat kita. Ya, menarik kalau kita bicarakan tentang soal golf tourism. Tapi ini bukan forumnya, mungkinlah kesempatan yang lain. Kita akan berehat dulu, Encik Zahidi, untuk waktu ini. Kembali selepas ini, kita nak menyentuh juga berkenaan dengan aspek keselamatan. Itu antara perkara yang dibangkitkan dan juga kebimbangan sekiranya dibenarkan masuk tanpa visa selama 30 hari. Apakah ada kemungkinan dan juga risiko-risiko keselamatan kepada negara? Kita akan kupas selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali di waktu ini untuk pantau agenda reformasi yang mana pada hari Ahad Perdana Menteri mengumumkan berkenaan dengan pengecualian visa 30 hari kepada pelancong daripada China dan India, dan hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin, yang mana Perdana Menteri Thailand mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membantu membebaskan warga Thailand yang ditahan oleh Hamas. Portal berita Kausot turut memaklumkan Bangkok akan terus mengusahakan pembebasan baki warga Thailand yang masih dalam tahanan Hamas, walaupun gencatan senjata antara Hamas dan rejim Israel bakal berakhir kurang 24 jam. Kementerian Luar Thailand memaklumkan 17 warganya yang ditahan dalam penggempuran Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober lalu sudah dibebaskan sehingga Isnin. Mereka adalah antara 17 individu yang dibebaskan pada Ahad. Kumpulan yang dibebaskan itu menerima pemeriksaan kesihatan di Israel dan akan dihantar pulang ke Thailand. Laporan awal menyebut seramai 54 daripada kesemua 220 individu yang ditahan Hamas pada 7 Oktober lalu adalah warga Thailand. Ini menjadikan Thailand sebagai negara dengan tahanan Hamas paling ramai. Seramai 30,000 warga Thailand bekerja dalam sektor pertanian Israel yang diusahakan di kawasan tanah yang dijarah daripada Palestin sejak 1948. Daripada jumlah berkenaan, 5,000 bekerja di kawasan sekitar berdekatan Gaza. Selain daripada agenda diplomasi yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini juga di Ibu Negara, Putera Monaco Putera Albert II diberikan sambutan negara di Istana Negara hari ini bersempena lawatan 4 hari ke Malaysia yang bermula semalam. Ketibaan baginda dan delegasinya pada 11 pagi itu disambut oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof disertai Menteri Kabinet dan Pegawai Kanan Kerajaan juga turut hadir pada istiadat tersebut. Istiadat sambutan itu bermula dengan lagu kebangsaan Monaco dan Negaraku dimainkan pancaragam tentera udara Diraja Malaysia, diikuti tembakan kehormat 21 das. Putera Albert kemudiannya melakukan pemeriksaan barisan kehormat terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Sebagai simbolik persahabatan dan perpaduan, Putera Albert dan Sultan Abdullah kemudiannya menanam pokok keranji atau nama saintifik Dialium indem di perkarangan istana. Kedua pemimpin kemudiannya mengadakan pertemuan di Dewan Seri Maharaja dengan antara lain membincangkan isu termasuk hubungan dua hala antara Malaysia dan Monaco.
Bersempena lawatan negara yang pertama ke Malaysia itu, Yang di-Pertuan Agong turut menganugerahkan darjah tertinggi negara Darjah Utama Seri Mahkota Negara DMN dan darjah kerabat Seri Indra Mahkota Pahang, darjah yang pertama DK kepada Putera Albert. Sebagai tanda hormat, Putera Albert turut menganugerahkan Yang di-Pertuan Agong dengan Grand Croix de l'Ordre de Saint-Charles iaitu anugerah tertinggi Monaco. Sultan Abdullah turut meraihkan Putera Albert dan delegasinya pada Majlis Santapan Negara. Baik, di waktu ini kita kembali membicarakan berkenaan dengan pengecualian 30 hari visa kepada pelancong daripada China dan India. Kita bersama-sama dengan Tuan Uzaidi Udanis, pengerusi konsortium Inbound Tourism Alliance. Di waktu ini, Encik Uzaidi, kita sambung berkenaan dengan pengecualian visa ini dari sudut keselamatan. Daripada pandangan Inbound Tourism Alliance, apakah ada isu-isu keselamatan yang harus kita ketengahkan sebelum tiba 1 Disember ini, sekurang-kurangnya untuk kita buat persiapan yang sewajarnya? Ya, pertama kali saya berharaplah pihak immigration ataupun Jabatan Immigration Malaysia memberi satu dipanggil SOP, standard operations, supaya kita tahu bagaimana kita nak supaya kita janganlah mempunyai masalah-masalah terutama daripada pelancong China datang sini, kita tak mahu mereka diberhentikan ataupun dia tidak dibenarkan untuk datang untuk membenarkan mereka masuk ke Malaysia. Panggilnya NTL. Kita tak mahu mereka pulang balik ke negara China dan ini akan memberi satu backfire balik pada kita. Jadi kita perlukan dia punya dokumentasi SOP yang tertentu daripada Jabatan Imigresen. Kami masih menunggu dan saya harap Jabatan Imigresen Malaysia boleh menerangkan kepada kami daripada pihak dinasti supaya kita boleh memberi penanganan yang bagus pada rakan-rakan kita di negara China dan juga di negara India. Itu satu. Yang kedua, saya percaya Jabatan Imigresen Malaysia, terutama sekali di bawah Kementerian Dalam Negeri, dia mereka mempunyai satu mekanisme untuk lihat adakah ini pelancong benar ataupun pelancong yang ingin datang sini untuk mengambil peluang bekerja di sini. Jadi mereka tahu sebelum mereka datang ke sini, mereka tahu mereka ada mekanisme dan Jabatan Imigresen Malaysia sangat efektif dan sangat efisien dalam hal ini. Tetapi bagi kami sebagai penyandasi, kami perlukanlah apa yang perlu, apa dokumen yang perlu, apa yang perlu supaya kita menyenangkan mereka datang melawat dengan memberi satu seamless customer journey untuk mereka ni datang dan melancong ke Malaysia. Ini satu saya rasa penting dan kami menunggu daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Kerana untuk rekod dia, berdasarkan kepada rekod daripada Jabatan Imigresen pada tahun 2020, sekitar 4,200 warga asing yang ditangkap dan tinggal di Malaysia lebih daripada masa. Tahun 2021 turun sedikit kepada 2,700 dan pada tahun ini setakat Jun 1,979 yang ditangkap tinggal lebih masa. Tetapi kebimbangan kita apabila mereka tinggal lebih masa dan mengambil kesempatan untuk bekerja di Malaysia atau melakukan sebarang aktiviti lain termasuk juga jenayah dilakukan oleh warga asing ini, adakah ada program yang seharusnya dilakukan di antara pertubuhan-pertubuhan pelancongan di Malaysia dan juga pertubuhan-pertubuhan pelancongan di India dan juga China supaya boleh kita berkoordinasi dan memastikan bahawa maklumat itu sampai dengan lebih baik, khususnya seperti mana saya sebutkan tadi, adanya sedikit latihan pertukaran maklumat yang lebih seamless berbanding hanya bergantung sepenuhnya kepada agensi kerajaan, Cik Zaini. Saya rasa saya sentiasa menggalakkanlah pelancong-pelancong daripada China dan juga pelancong-pelancong dari India menggunakan agensi pelancong yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia. Jadi sebab tidak ada satu rekod pun yang mengatakan apabila mereka menggunakan travel agent Malaysia, mereka ni overstay. Mereka ni menyalahgunakan permit ataupun visa yang diberi pada mereka. Tidak ada satu rekod pun. Ini menentukan, kita daripada travel agent ni, kita tahu hari pertama melawat ni, hari kedua melawat ni, hari ketiga melawat ni. Kita tahu berapa hari mereka datang sini. Jadi saya menyarankan kalau boleh pada rakyat China dan juga rakyat India menggunakan agensi pelancongan Malaysia yang berdaftar di bawah kementerian ini. Ini salah satu yang balik kita mekanisme yang kita boleh memantau supaya mereka ni tidak overstay. Mereka tidak menyalahgunakan visa free ni untuk datang ke sini Malaysia dan menggunakan saluran ini untuk menggunakan jenayah dan untuk benda-benda yang tak betul. Jadi saya menyarankan mereka menggunakan agensi pelancongan. Saya harap
kalau kerajaan memastikan kalau mereka menggunakan agensi pelancongan yang berdaftar di bawah kementerian ni, senang sikitlah masuk ke negara. Sebab kita yang responsible, kita yang bertanggungjawab untuk mereka make sure dia datang sini dan mereka pulang dengan pada masa yang tertentu ni. Irfan. Encik Zaidi, sekiranya kita mengambil satu kesimpulan bahawa angka pelancong daripada China dan India ke Malaysia akan meningkat untuk bulan-bulan akan datang. Dari sudut kapasiti agensi pelancongan dalam negara kita, adakah ada cukup kapasiti dan sudah pun pulih sepenuhnya daripada sebarang kesan daripada pandemik sebelum ini untuk kehadapan dan bersedia untuk menerima lebih banyak pelancong dengan kadar yang lebih tinggi, Encik Zaidi? Ya, memang kalau secara logiknya memang tinggi. Kita patutnya menerima lebih tinggi lagi dah. Tapi ianya bukan serta-merta. Terutama bulan 12 ni, ia sebagai bonus lah kalau dapat, sebagai bonus. Dan kita harapkan pada tahun depan ia akan meningkat dengan secara yang impak yang bagus. Tetapi kita kena fikirkan negara kita bukan sahaja negara kita saja yang nakkan pelancong daripada China, nakkan pelancong daripada India. Mereka ni mempunyai pilihan yang besar. Mereka mempunyai banyak-banyak destinasi yang sekarang ni sedang naik daripada Vietnam, daripada Cambodia. Bukan hanya itu saja, mereka mereka juga melancong ke Saudi Arabia. Arab Saudi tidak pernah kita fikirkan bahawa negara itu sebagai destinasi pelancongan, tetapi sekarang ni mereka memerlukan pelancong. Mereka menggalakkan pelancong China datang ke Saudi Arabia untuk melancong di negara mereka. Jadi ini satu persaingan yang ketat, yang sengit bagi kita, sebab mereka sanggup belanja untuk promosi dan juga negara-negara lain juga mereka sanggup proaktif dalam memasarkan negara mereka di China. Ini bukannya secara mendadak, tapi juga kita tahu dan kapasiti Malaysia ni boleh menampung pelancong China. Kita telah menerima 3 juta. Saya rasa apa yang telah disasarkan oleh pihak kementerian 5 juta, saya rasa ini satu angka yang realistik, yang sangat konservatif. Saya harapkan lebih ramai lagi pelancong daripada China datang sini, bukan hanya 5 juta tetapi 6 juta ataupun 7 juta. Berbanding dengan negara Thailand telah menerima lebih kurang 10 juta. Jadi ini satu angka yang benchmark yang perlu kita tengok dan supaya kita boleh meningkatkan taraf penerimaan pelancong daripada China ataupun daripada India. Betul kan sekiranya saya salah, tapi saya seolah-olah dapat menangkap daripada kenyataan Encik Zaidi tadi, Arab Saudi lebih banyak berbelanja untuk menggalakkan pelancongan ke Arab Saudi, seolah-olah Malaysia tidak berbelanja secukupnya untuk tujuan promosi. Adakah itu maksud kenyataan Encik Zaidi sudah tadi? Tadi sebenarnya ia bergantung pada bajet promosi. Kita tahu Arab Saudi ini mempunyai belanja yang besar. Dia dalam 20-30 dia mereka menakkan Arab Saudi ini sebagai satu destinasi yang utama di dunia. Jadi mereka pun belanja besar. Mereka tidak mengharapkan income ataupun pendapatan daripada oil and gas ataupun daripada minyak. Jadi mereka mengharapkan industri pelancongan ini menaikkan negara mereka. Kita sudah sedia ada. Kita dah mempunyai satu tahap atau satu standard yang sudah ada. Kita perlukan terus melonjakkan nama kita. Kita telah menerima, kita telah apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan 350 juta. Bagus. Kita juga telah menerima lebih besar pada tahun 2016 pada kita promotkan Tahun Mawar Malaysia pada tahun itu. 350 juta pada tahun 2016, angka ni lebih besar kalau kita bandingkan US dollar. Sekarang ni kalau 350 juta, kalau kita nak convertkan pada US dollar agak kecil. Jadi dengan adanya promosi yang semakin tinggi, kos semakin tinggi, ia agak mencabar jugalah untuk pihak kerajaan, terutama pihak kementerian, terutama sekali pihak Tourism Malaysia untuk berbelanja secara hemah untuk mempromosikan. Kita perlukan promosi yang agresif. Tidak boleh kita gunakan cara konvensional, tetapi gunakan cara itu sebab kita menggalakkan, saya sendiri menggalakkan kawan-kawan kita di agensi pelancongan menggunakan new tourism strategy. New tourism strategy bukan hanya untuk media utama tetapi juga dengan menggunakan media-media yang baru dan juga digitalization dan juga promosi cara baru untuk kita mempromosikan. Tidak boleh kita gunakan cara lama yang dulu yang untuk sebagai billboard ke sebagai apa, tidak perlu. Kita gunakan cara new tourism strategy. Jadi mengatakan apa soalan tadi yang katakan sama ada cukup tak cukup, memang kalau kita ada 500 juta pun untuk promosi tidak cukup, memang tidak cukup sebab kita perlukan promosi yang sangat besar. Tetapi kita kena faham
pihak kerajaan telah allocate-kan 3.5 juta yang kita perlu berbelanja secara hemat dan menggunakan secara impak besar, menggunakan new tourism strategi ini untuk kita mendapatkan lebih besar pasaran-pasaran di antarabangsa ini. Baik, terima kasih Encik Zaidi Udanis, Pengerusi Konsortium Inbound Tourism Alliance. Jelas untuk menjelang 1 Disember nanti kita sudah pun ada kapasiti yang secukupnya untuk menampung kedatangan lebih ramai pelancong daripada China India, tetapi perlu ada strategi-strategi baru untuk memastikan bahawa sektor pelancongan dapat terus berkembang dan tumbuh dengan pesat. Terima kasih sekali lagi tetamu kita. Itu sahaja untuk kupasan di waktu ini bersama dengan saya Irfan Faruqi di Pantau Agenda Reformasi. Kita jumpa lagi.